Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, bertemu lagi kita untuk pembelajaran kali ini. Baiklah, jom belajar bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan bagi tahun 6. Baiklah, kita sudah pun masuk tema yang kedua, iaitu tema kedua kita, kesihatan mental dan emosi. Dan kita sudah pun berada dalam unit yang keempat, iaitu minda minda. Baiklah, kamu semua boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 18. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar untuk kali ini ialah 2.4, iaitu membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respon dengan betul. Seterusnya, standard pembelajaran yang kita akan belajar pula merupakan kandungan asas dalam dokumen penjajaran kurikulum bagi subjek Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan versi 2.0, iaitu standard pembelajaran kita 2.4.1, membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Baiklah, seterusnya, objektif ataupun target kita, matlamat pembelajaran kita kali ini ialah dapat memindahkan maklumat dengan menggunakan peta pemikiran, iaitu peta iting, untuk membuat ulasan. Baik, jadi kamu semua boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat yang cikgu telah nyatakan sebentar tadi. Baiklah, kalau kita tengok tajuk kecil kita dalam muka surat ini ialah ceramah minda dan emosi. Jom kita baca bersama-sama petikan ini agar kita lebih faham maklumat yang terdapat dalam petikan ini. Baiklah, selamat pagi warga Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Jadi petikan ini menceritakan seorang guru yang akan menyampaikan ceramah di salah sebuah sekolah, iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang. Kupang di negeri Kedah. Baik, jadi tajuk ceramah beliau Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Seterusnya, apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan, mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Maksudnya minda berkaitan dengan otak kita. Itu pusat maklumat kita. Baik, kemudian emosi pula ialah perasaan. Ada perasaan sedih, gembira dan sebagainya. Baik, apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Jadi kita akan tengok faedah ataupun kebaikan bila minda kita sihat, emosi ataupun perasaan kita stabil. Baik, yang pertama kita tengok hadirin yang dimuliakan. Minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Maksudnya kita boleh fikir dengan baik. Cuba kamu tengok kalau kita buat kerja dalam keadaan kelang kabut, kadang-kadang kita akan tertinggal beberapa perkara ataupun kita terlupa di mana kita letak barang. Tetapi kalau kita berada dalam keadaan tenang, kita boleh fikir dengan baik, semuanya kita dapat ingat dengan lancar. Baik, oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Baik, jadi harap pendengar ini boleh faham. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Selalunya kalau kita tak boleh kawal emosi, kita cepat nak marah orang, cepat nak mengamuk. Itu maksudnya kita tak boleh kawal emosi kita. Kemudian, lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra.
Maksudnya, bila kita boleh kawal dalam keadaan tenang, tak marah-marah, orang akan suka berkawan dan bergaul dengan kita. Kalau kita suka marah, orang tak nak kawan. Baik, kemudian minda yang sihat juga dapat membantu kita menghadapi sesuatu musibah dengan tenang. Maksudnya kalau kita ada masalah, kita boleh menghadapi masalah tersebut dalam keadaan yang tenang. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Kalau sedih yang lama tidak baik untuk kesihatan diri kita. Baiklah, seterusnya, di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Bila kita boleh kawal emosi, minda kita sihat, kita ada keyakinan diri dalam diri kita. Kita yakin, oh, aku boleh jawab. Contoh, kalau dalam kelas, cikgu tanya soalan, kamu boleh bagi respon. Tak kisahlah respon kamu itu betul atau tidak. Yang penting kamu yakin dan berani untuk memberi respon. Itu yang sepatutnya berlaku. Baik, akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyak. Ini pun masalah. Ada orang tak dapat tidur dengan nyenyak. Malamnya dia kerap terbangun atau terjaga. Jadi menyebabkan dia rasa mengantuk dan tidak sihat. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Sekian, terima kasih. Jadi ini beberapa manfaat ataupun kebaikan minda sihat, emosi stabil. Baiklah, kita teruskan. Baik, berdasarkan petikan teks ini, kita akan letak maklumat-maklumat dalam peta pemikiran, iaitu peta Eyting. Ini merupakan peta bulatan. Baik, jadi tajuk kita, minda sihat, emosi stabil, tindakan tepat. Beberapa manfaat yang cikgu dapat senaraikan, dapat tulis. Yang pertama, kamu tengok, membuat pertimbangan. Maksudnya dapat membuat pertimbangan dengan baik. Kemudian, tidak cepat berasa marah. Kemudian, menghadapi musibah dengan tenang. Yang keempat, perasaan takut dapat dihindari. Yang kelima, tidur nyenyak. Ini beberapa manfaat yang cikgu ambil, yang kamu semua perlu ambil daripada teks dan dimasukkan dalam peta bulatan. Baik, kita tengok sebenarnya daripada teks tadi kamu perlu buat ulasan, dan sebenarnya semua isi telah pun ada. Cuma tinggal bagaimana kamu nak jadikan dalam perenggan ulasan sahaja. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama dalam perenggan isi yang pertama iaitu berkaitan dengan manfaat minda sihat, emosi stabil. Yang pertama yang kita dapat, membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Itu isi tersurat. Kemudian yang tersirat, maksudnya dikesan di sebalik membuat pertimbangan yang positif, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Itu maksud tersirat. Nanti dalam bentuk perenggan kamu kena tulis yang tersurat dan tersirat. Ini cara untuk menulis ulasan. Baiklah, kemudian manfaat yang kedua, tidak akan cepat berasa marah. Jadi isi tersiratnya, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Jadi dalam petikan itu sudah lengkap sebenarnya. Kamu memang dah ada isi tersurat dan tersirat. Baik, yang ketiga, isi tersurat ketiga, membantu kita menghadapi sesuatu musibah dengan tenang. Di sebalik isi tersurat ini, apa yang kita boleh ambil? Isi tersiratnya, mampu mengawal perasaan sedih agar tidak berpanjangan. Baik, yang keempat, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kemudian, isi tersirat, berasa selesa dan yakin. Yang kelima, isi tersurat kita dapat tidur dengan nyenyak. Dan tersirat kita, tidur ataupun tidur yang nyenyak ini akan menyebabkan tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum, iaitu aktiviti di sekolah. Baik, ini beberapa penanda wacana yang perlu kamu tahu, yang perlu digunakan semasa menulis perenggan ulasan nanti. Baik, yang pertama ada lantaran itu, oleh itu, selain itu, di samping itu,
akhir sekali, selepas itu konklusinya, kesimpulannya. Konklusi dengan kesimpulan sama maksudnya, boleh pilih salah satu. Jadi sebenarnya ini juga telah ada dalam petikan teks sebentar tadi. Cuma bagaimana cara kamu nak ambil untuk dijadikan perenggan ulasan saja. Baik, kita tengok. Ini cikgu dah jadikan dalam bentuk perenggan ulasan. Minda sihat maksudnya apa? Minda ialah cari maklumat daripada teks tadi. Kemudian emosi pula ialah apa? Semuanya dah ada dalam petikan. Semua maklumat memang ada dalam petikan. Baik, itu untuk pendahuluan. Untuk perenggan isi, kita perlu memiliki minda sihat dan emosi stabil. Faedah, jika minda sihat dan emosi stabil ialah, itu isi yang pertama. Kamu tulis isi tersurat yang pertama. Oleh itu, isi tersirat yang pertama, ingat, tempat kosong tadi, emosi stabil ialah isi tersurat yang pertama. Oleh itu, isi tersirat yang pertama. Kemudian, kita sambung bahagian perenggan isi juga. Selain itu, isi tersurat yang kedua. Lantaran itu, isi tersirat yang kedua. Nanti kamu boleh tonton balik video YouTube agar kamu dapat tengok balik isi tersurat, isi tersirat. Atau boleh rujuk buku teks, tidak ada masalah. Seterusnya, minda yang sihat juga dapat. Ini isi tersurat yang ketiga. Kita isi tersirat yang ketiga. Jangan lupa ketiga. Okey, di samping itu, isi tersirat yang keempat. Contohnya, isi tersirat yang keempat. Kemudian, akhir sekali, isi tersurat yang kelima. Oleh itu, isi tersirat yang kelima. Manakala perenggan penutup, kesimpulannya kita perlu memiliki apa? Minda sihat dan emosi yang stabil. Agar, kenapa kena memiliki minda yang sihat, emosi stabil? Contohnya, agar kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Itu contoh yang cikgu bagi. Kamu boleh tulis idea sendiri. Baik, jangan lupa tulis berapa patah kata ulasan kamu yang kamu tulis daripada perenggan pendahuluan sehingga perenggan penutup. Jadi, boleh imbas kod QR ini untuk pergi ke pautan kuis yang telah cikgu berikan. Dalam kuis tersebut, kamu perlu tulis balik ulasan dalam bentuk perenggan. Ambil balik daripada slide ini. Macam mana nak ambil? Boleh tonton daripada YouTube, salin balik, tengok semula maklumat. Buat dengan sepenuh usaha kamu. Baik, jadi setakat itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Terima kasih kerana sudi belajar bersama dengan cikgu. Sekian, bye-bye.